Okey, aku nak cakap pasal filem yang diterbitkan oleh Jordan, tak silap. Okey, tajuknya adalah Farha, berkisar pasal tragedi Nakba. Waktu filem ni keluar dekat Netflix, ramai yang mengatakan bahawa pihak Israel macam tak berapa nak bersetuju lah dengan filem ni. Dan apa ni, terus katanya macam-macam lah. Orang desak supaya tengok filem ni, supaya jadi trending dekat Netflix and so on. So aku pun ambil lah peluang untuk tonton walaupun agak lambat sikit. Okay, kita akan bercakap pasal filem Farha, sebuah filem yang berkisar pasal sejarah Palestin. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Farha ni, kita intro. Okay, aku expect sebenarnya Farha ni adalah sebuah filem fiction, tetapi sebenarnya Farha ni dikatakan diadaptasi daripada kisah benar, yang mana nama sebenar kepada watak asal ni diubah menjadi Farha. Hampa boleh tengok benda ni dekat ujung filem tu, dia ada mention. Okay, dan macam mana filem ni boleh disampaikan, diceritakan. Ringkasnya Farha ni berkisah tentang seorang perempuan lah, seorang gadis yang mana ada cita-cita yang sangat-sangat tinggi. Ketika itu orang perempuan di Palestin selalunya diajar untuk macam tinggal di rumah lah, okay? Apa ni, kahwin, buat kerja-kerja rumah. Tapi Farha ni dia ada mindset yang berbeza, iaitu dia nak belajar tinggi-tinggi. So dia nak melawan arus lah, arus tradisional masyarakat Palestin ketika itu. So bukan itu cerita dia yang pada asal yang nak diceritakan. Kemudiannya pada satu hari ni, bila ayah dia bergaduh, bersetuju lah, ayah dia mula tak bagi nak apa ni pergi belajar and so on. Kemudiannya ayah pun bagi, semua berlakulah tragedi Nakba ni. Okay, tragedi ni kemudiannya menyebabkan Farha ni terpaksa melarikan diri dari kampung. Tetapi di pertengahan jalan ketika dia diserang, okay, Farha ni keluar daripada kereta dan pergi jumpa ayah dia. Ayah dia tak mau ikut. Okay, so ayah dia pun nak selamatkan si Farha ni, dia kurunglah Farha ni dekat dalam store. Okay, sebab dia tahu bahaya dekat luar. So separuh masa kedua filem ni lah, dalam 30 ke 40 minit filem ni, kebanyakan scene dalam filem ni akhirnya bertumpu dalam bilik store tersebut lah, apabila Farha ini dikurung dekat situ. Dan kemudiannya ada scene apa ni, antagonis kita datang ke situ. Kemudiannya Farha ni nampak ada orang apa ni yang ingin melahirkan anak dekat luar tu, melarikan diri masuk rumah dia. Kemudiannya terjadilah tragedi yang agak mengerikan, yang aku rasa hampa kena tonton sendiri. Dan kemudiannya in the end lah, aku rasa filem ni is not about the movie itself. Movie ni tak bergerak langsung, sebab movie ni seolah-olah macam simbolik kepada mata. Aku nampak macam tu lah, mata kepada kita. Farha ni, bila aku tonton the whole movie, aku rasa penerbit atau pengarah filem ni bukan nak bercakap tentang Farha as a character, tapi Farha ni dijadikan satu lambang, iaitu kepada orang yang melihat kejadian tersebut sehinggalah sejarah yang berlaku kini. Sebab Farha ini kita melihat kebanyakan adegan-adegan ganas ke apa ke dalam filem ni digambarkan dari celah-celah pintu, celah-celah tingkap, seperti mana kita melihat adegan-adegan itu, adegan-adegan kekejaman itu daripada celah-celah pintu lah, daripada TV, daripada phone, daripada tempat-tempat yang selamat, tempat yang mana tidak ada ancaman, macam kita ni. Tetapi adakah kita mampu untuk berbuat apa-apa? Kita tak boleh buat apa-apa sebab pintu itu terkunci, dan kita tidak boleh minta pertolongan. Sama ada kita minta pertolongan akan kena ancam balik, ataupun sebaliknya. So itu adalah ideologi Farha yang aku nampak. Walaupun pada asalnya aku macam tak faham sangat apa sebenarnya nak cerita ni, tapi bila aku fikir-fikir balik, Farha is just not a story of a character, tetapi Farha ini ialah sebuah filem yang bercakap tentang kita. Farha is us. Sebab aku tak faham kenapa dia tak boleh buat scene kejam itu divisualkan dari luar, dari tepi, dari dalam betul-betul.
Rupanya sebab tu lah. Sebab filem ni bukan sebuah filem yang direct. So kalau siapa yang tengok filem ni secara macam atas satu angin, atas satu layer saja, hampa mungkin akan rasa bosan. Seperti mana aku melihat filem ni pada first impression. Tetapi bila hampa tonton filem ni on the whole, hampa akan nampak yang sebenarnya dia just nak bercakap pasal apakah kita mampu untuk buat. Apakah kita akan jadi seperti Farha yang hanya terpaksa berselindung di situ atas arahan ayah dia. Ayah dia ni aku boleh nampak macam authorities lah. Orang yang mengawal, orang yang mengawal government, orang yang mengawal rakyat and so on. So Farha is us. So disebabkan government want us to be safe. Dia nak kita selamat. Sebab tu ayah dia simpan Farha dekat dalam bilik store tu. Dan kemudiannya kita boleh nampak apa yang berlaku dekat luar, kekejaman lah apa semua, tetapi kita tidak mampu untuk selamat sebab kita tak mampu untuk berbuat apa-apa sebab kita berada di satu tempat yang memang kita tak mampu buat. Kita tidak ada daya untuk menolong mereka. So sebab tu filem ni walaupun nampak macam simple, tetapi ada message dalam layer-layer yang belakang tu yang hampa boleh nampak dan hampa boleh faham. So kalau siapa yang tengok Farha ni pada satu dasar sahaja, filem ni memang bukan filem yang apa akan minat lah. Dia agak slow sikit pada awal-awal tu. Cerita tu dia tak tahu nak pergi mana. Dan kemudiannya bila kejadian tragedi Nakba tu berlaku, barulah hampa akan tengok yang sebenarnya this film want to say something. Sebab tu filem ni agak panas. Okay, dari segi action, kalau hampa expect filem ni ada action yang besar lah, sebab kita tahu tragedi pembantaian Palestin kita ni memang agak ganas. Tetapi filem ni tidak dibikin dengan keganasan sebegitu rupa lah. Tidak ada adegan-adegan perang yang betul-betul besar, sebab aku rasa bajet lah kekangan dia. Tapi bila dikurungnya watak Farha ni dekat dalam store itu, kita dapat tengok lah adegan-adegan yang agak-agak pelik lah bagi sinema-sinema Arab ni. Kan ada adegan yang agak menjijikkan, tapi aku tak tahu lah what's the point of that, kan? Sebab aku rasa benda-benda tu macam tak perlu pun ada. I mean this is Arab cinema kan, filem-filem Arab, Jordan lah apa semua. Aku rasa tak perlu kot adegan yang macam tu untuk menunjukkan betapa struggle-nya watak Farha ni di dalam bilik tu. Tapi I don't know lah, kan. Aku rasa mungkin dia orang dah terlalu berani dengan adegan macam tu. Tapi yang tu aku boleh okey lah, aku tak ada masalah, sebab mungkin kena dengan konteks. Tapi benda-benda macam tu pun ada yang tak sesuai lah dengan sesetengah orang. Dan kekejaman filem ni pun walaupun digambarkan dalam out of frame, okay, out of frame, maknanya kita tak nampak sangat kekejaman tu, tetapi kita boleh bayangkan sebab kita boleh relate as a Muslim, kita boleh relate dengan sejarah. Okay, so aku bagi filem ni 5 star. Walaupun at first aku rasa aku macam tak nak bagi 5 bintang, sebab filem ni macam awal-awal tu macam tak apa-apa. Tapi bila aku tengok filem ni dan kemudian aku habiskan, dan kemudiannya aku fikir apa yang menyebabkan filem ni best. Ya, aku dah nampak Farha is us, mak ayah dia adalah authority. So dia nak bercakap pasal kita yang tak mampu buat apa-apa. So benda tu adalah satu yang best lah. Maksudnya kalau filem yang boleh bercakap tentang sesuatu message secara halus macam ni, benda tu memang menjadi dia bukan just sebuah message yang sebuah filem yang just nak bercerita, tetapi nak menyampaikan elemen-elemen untuk kita ni sentiasa menolong sahabat-sahabat kita di sana lah. Okay, so boleh tonton Farha dekat Netflix. Okay, aku rasa itu sahajalah kot review aku. Aku tak nak bercakap sangat lah pasal dia punya technical and so on. Filem ni ada technical yang biasa-biasa, there's nothing special, tetapi okay. Kemudiannya dia punya dialog pun okey, sebab filem ni di pertengahan scene tu, di pertengahan cerita ni tak adalah dialog banyak sangat, sebab filem ni lebih kepada watak Farha yang terkurung kan. Okey lah, okey, aku rasa okey. Watak Farha tu pun walaupun nampak macam tak kenal, aku pun tak kenal sangat pelakon ni siapa, tapi still manage to bring us emotion. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Farha. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.